Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Ada baik ke? Apa macam hari ni? Semua sihat? Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Okey. Hari ni 14 bulan 10. 14 bulan 10 ni maknanya hari ni PKPB lah di kawasan-kawasan yang terlibat, yang seperti yang telah diumumkan kan kerajaan. Jadi kepada rakan-rakan Grab yang kayuh kat kawasan yang terlibat tu, hati-hatilah korang. Okey, jadi saja je lah aku nak buat video pasal khas untuk driver baru berkenaan dengan passenger yang dikenakan penalti. Okey, ada geng daripada grup WhatsApp yang aku join ni. Dia post dalam grup lah. Dia tanya kan, geng nak tanya kenapa dapat passenger penalti. Okey, jadi adalah beberapa orang dah tolong jawabkan dalam ni. Sebab dia ada cancel lah tu. Si Lobai jawab. Kemudian Samad, okey lah, saya selalu dapat macam ni. Maksudnya, lepas tu si yang bertanya tadi ni, si Zul ni, dia tanyalah, Ting Ming, dia cuba jelaskan lagi. Kalau penumpangmu cancel, kalau layak, you akan dapat RM3 dalam kredit wallet sebagai pampasan kan. RM3 tu bukan dari Grab, tapi dari penumpang asalnya yang cancel. Penumpang akan dikenakan RM3 tu next time bila dia naik Grab atas tambang biasa. Maksudnya dia kena tambah lagi. Tambang tu contoh RM11, dia kena tambah RM3, menjadikan tambang tu RM14 dia kena bayar. Kalau rider cancel atas sebab passenger no show, ni mungkin maksud dia driver kot. Si Zul ni dia belum jelas lagi lah ni nampaknya. Tak apa. Okey First kali kita nak kena faham macam mana wujud dia, daripada mana asal usul wujudnya penalti RM3 ni. Okey, situasi dia macam ni lah. First, katalah si A ni dia order, dia booking Grab lepas tu driver letaklah driver B. Bila dia order dapat driver B, si B ni pergilah dekat location pick up si A. Bila si B ni dah sampai kat tempat location pick up, tengok-tengok si A ni tak ada. Jadi dia tunggu. Tak tahulah, dia try call ke, dia try SMS, dia try chatting kat dalam tu. Mungkin si A ni tak balas ke apa. Jadi lepas 5 minit si B ni dia cancel lah. Bila si B ni cancel atas sebab passenger no show, si B ni dia dapat pampasan. Driver yang pertama ni kan, dia dapat pampasan RM3 lah, Grab kasih. Jadi bila dah cancel, si A ni dia terpaksa buat tempahan Grab yang baru lah. Bila dia order baru, sebelum dia submit order tu, Grab beritahu dia lah, dia akan dikenakan tambahan sebanyak RM3 sebab tempahan yang sebelum tu dibatalkan oleh driver sebab dia lambat ke apa kan. Jadi si A ni, penumpang yang dah dicancelkan oleh driver B tadi ni, bila dia order baru, dia dikenakan cas sebanyak RM3 sebagai penalti. Jadi bila dia order, C pun sampai. C ni driver yang kedua lah. Bila C ambil si A ni, dia tengok, wah ada RM3, kena penalti. Jadi si C ni dia akan keluar dekat dalam apps dia, apps Grab driver tu, passenger si A ni dikenakan RM3. Jadi si C ni sepatutnya dia faham lah kenapa si A ni dikenakan RM3, iaitu sebabnya atas seperti masalah tadi lah, lambat 5 minit, dan driver tu cancel. Driver yang si B tadi tu dia cancel atas sebab passenger no show. Okey, jadi begitulah dia punya keadaan situasi dia ya. Okey, dia macam ni, Grab bagi RM3 dekat B driver tu yang pertama tu sebagai pampasan. RM3 tu sebagai dia punya, orang kata, bayar masa dia lah. Masa dia yang dah terbuang, minyak dia yang dah terbuang dalam masa 5 minit, dan perjalanan dia untuk ke location pick up untuk ambil si A tu lah. Okey, jadi si B tu cerita dia dah lepas. Jadi Grab
dia dah bagi dekat B RM3, kemudian dia charge pula RM3 dekatnya CA tu, penumpang tu, dan kemudian penumpang tu bayar pula dekat CC ni. Kemudian CC ni nanti Grab ambil balik RM3 tu daripada dia punya credit wallet. Macam tu lah. Jadi dia pusing-pusing macam tu. Macam faham tak situasi dia? Jadi Grab ni dia pandai. Dia bagi duit RM3 tu dekat driver yang mula-mula tu. Kemudian dia ambil balik RM3 tu dekatnya driver yang kemudian tu. Tapi charge tu daripada customer kan. Jadi dia ambil balik. Macam gitulah kitaran dia. Jadi nampak macam CB tu dia untung lah RM3. Tapi sebenarnya Grab ambil balik duit tu daripada credit wallet si C ni. Okey, begitulah cerita dia. Nanti kejap lagi aku bagi satu contoh lah. Aku ada dapat tadi customer yang dikenakan penalti. Jom. Okey, ini adalah contoh penumpang yang dikenakan penalti. Dia sebenarnya bila kita pick up dia, bila kita dah tekan pick up tu kan, dia akan keluar pop up bagi tahu yang passenger ni ada dikenakan penalti. Jadi bila dah selesai tu, kita tekan drop off, dia akan keluar macam ni lah, passenger penalti RM3. Kita tekan proceed. Okey, total RM14. Jadi RM14 ni kita minta lah dekat passenger tu. Jadi nanti kan RM3 ni, jadi Grab dia akan ambil balik RM3 tu daripada kita punya dalam credit wallet. Okey, jadi tengok Grab dia akan ambil balik tau. Kita minta daripada passenger tu dah bayar kat kita kan. Lepas tu Grab dia ambil balik daripada duit ni daripada dalam kita punya credit wallet ni. Itu yang tak syok lah. Masalahnya dekat sini apa tau, kalau kita punya kredit tak banyak, jadi dia akan kurang terus banyak Katalah ada RM20 kan. Lepas tu kita kata kita asyik dapat passenger yang asyik dikenakan penalti je. Jadi kita punya credit wallet tu dia akan susut dengan mendadak Dah kita nak kena top up pula. Senang kata, memang nak kena standby lebih sikit kita punya credit wallet ni. Letak top up lebih sikit pun tak apalah. Aku pun tak pasti sebenarnya penalti ni berapa banyak dia boleh pergi. Sebab setakat ni inilah paling tinggi aku pernah dapat, RM6. Maksudnya 2 kali lah driver cancel. Dah tak pasal-pasal dia kena bayar RM12. Padahal tambang dia RM6 je. Tak tahu lah, sejak akhir-akhir ni banyak pula aku dapat passenger yang ada penalti. Bagi aku kalau aku, selagi aku boleh cari dia, aku cuba cari. Sebab kadang-kadang kita ni tak tahu passenger tu dia siapa kan. Kadang-kadang dia warga emas. Jadi warga emas ni dia kadang dia susah nak bergerak tau. Dia lambat lah, pergerakan dia lambat. Sakit kaki ke sakit lutut kan. Bagi aku tunggulah kejap, tengok kadang-kadang tu lah, kadang-kadang masalah dia macam tu lah. Kita tak kenal orang tu kan. Tu satu lah. Tapi kalau dah memang kita tengok 5 minit dia tak ada juga, dah lebih, kita call dia tak angkat, itu dah kes lain lah kan. Ini yang memang dia alert dekat kita pun memang kita ada contact dia kan. Tak kisahlah melalui chat atau call, memang kita ada engagement dengan dia kan. Tunggulah, bagi aku kalau selagi aku boleh cari dia, aku akan carilah passenger tu. Sebab memanglah kita dapat RM3 kan, tak ada efek dekat CR kan. Tapi dia jadi tak best untuk yang driver yang ambil dia nanti, yang kena denda RM3 tu bayar kat driver tu. Itu yang tak best lah bagi aku lah. Tak best sikit lah. Mungkin perasaan tu dia tak sama lah macam kalau kau bawa rider yang tak ada masalah penalti tu. Dia kadang benda-benda macam tu boleh jadi punca kita punya rating rendah. Padahal customer tu dia tak puas hati dengan driver yang sebelum tu kan, yang cancel tu. Tapi driver yang ambil dia pula, yang dia kena penalti, dia kena bayar dekat driver yang kendian tu. Itu pula yang
kadang dia lepaskan marah dekat situ pula. Tapi kalau dah tak boleh runding, susah kita nak call dia. Kita call dia tak jawab kan. Dah 5 minit kita chatting apa dia tak balas, tu dah kes lain lah. Itu memang cancel lah kan. Itulah bagi aku macam tu lah. Okay, rasanya tak ada benda lagi lah kot. Tu je lah kot. Jadi kita jumpa lagi dalam next video. Berhati-hati di jalan raya, selamat memandu, jaga SOP. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Kita pasal bisnes ya. Okey, sambung lagi pada kita topik kita hari ni. Okey.